pengajaran. Yang pertama, riya sangat berbahaya. Lintasan dalam hati ni, dia duk lintas mai kata nak tunjuk ke orang ni, sangat bahaya. Bahkan kerosakan yang terhasil daripada ibadat riya ini sangat besar. Rosak ibadat kita. Bila dia main macam ni punya lintas, rosak ibadat kita. Pengajaran yang kedua, riya, ujub, sum'ah, semua ni boleh kena kepada siapa sahaja dan boleh kena dalam apa ibadat juga. Riya maksud dia apa? Tunjuk ke orang, kata kita bagus. Ujub maksud dia apa? Perasan, kata kita bagus. Perasan. Bangkit pukul 4:30 pagi semayang tahajud tu bagus dah. Perasan. Dia bangkit tu sekali dengan perasan. Dia bangkit, buka tingkap, tengok rumah jiran-jiran semua gelap, aku seorang semayang sunat malam ni. Bukan dia tunjuk kat siapa pun, bukan dia habaq kat siapa pun. Dia duk biskut Mary seorang-seorang dia. Seorang-seorang dia. Dia jadi biskut Mary pergi rendam layar teh. Dia kembar. Merosakkan ibadat, dia kata. Dan lagi satu dia kata apa? Sum'ah. Perkataan sami'ah, dengar. Sum'ah maksud dia apa? Pergi cerita ke orang kebaikan dia supaya orang dengar, kata orang kata dia baik. Ini 3 penyakit yang bersarang di dalam hati kebanyakan manusia, tidak kira siapa sahaja. Dia bangkit pukul 4:30 pagi. Siapa pun tak tahu, bini dia pun tak tahu, isi rumah dia, anak-anak duduk dalam rumah semua pun tak tahu. Dia bangkit seorang-seorang dia, pi pancong, gosok gigi, ambil ayat semayang, mai hampak sejadah elok-elok, istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, Allahu akbar, tahajud 2 rakaat dan sebagainya. Cantik. Esok pergi tempat kerja, dia kata aku alhamdulillah, dia kata daripada umur 40 dia mula, aku daripada umur 40 dia kata sampai lah dah nak mai 53 dah, dia kata aku sekali aja miss tahajud. La ilaha illallah. Hang nak miss sekali ke, hang nak miss 10 kali ke, tak payah cerita ke orang lah. Cerita ke orang. Tujuan cerita tu apa dia? Kalau tujuan dia tu kerana nak bagi orang rasa dia hebat, dia sum'ah, dia merosakkan ibadat dia sendiri. Tapi manusia ada penyakit ni tuan-tuan. Oh, dia tak cerita ni tak boleh, dia gatal dalam perut ni, dia gatal, dia satu perut ni gatal sampai dia terbit pergi cerita ke orang tu lega. Penyakit yang dikatakan mazmumah yang ada di dalam diri kebanyakan orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran kedua, riya, ujub, sum'ah boleh ada pada siapa sahaja dan dia boleh kena pada apa ibadat juga. Dalam semayang pun dia boleh kena, dalam puasa pun dia boleh kena, dalam umrah, dalam haji pun dia boleh kena, dalam sedekah pun dia boleh kena, dalam baca Quran pun dia boleh kena, dalam apa juga amal islami yang dia buat dia boleh kena. Hati-hati dengan benda ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Tuhan kata aku kaya dan tak mengharapkan sebarang sekutu dan perkongsian. Tuhan kata ana aghna,
aku cukup kaya, aku tidak perlu kongsi dengan orang lain. Tuhan beritahu, ana aghna, aku cukup kaya dah. Tuhan kata, aku tak perlu share dengan siapa-siapa. Kalau aku suruh hamba aku buat ibadat, aku suruh hamba aku semayang, aku mau dia semayang kerana aku, titik. Aku tidak mau hamba aku semayang kerana aku dan kerana nak tunjuk ke orang lain. Aku tak mau. Pasal apa? Pasal ana aghna. Tuhan kata aku cukup kaya, aku tak perlu share dengan orang. Kalau aku suruh hamba aku puasa dan mereka puasa, aku mau mereka puasa kerana aku, titik. Aku tidak mau hamba aku puasa kerana Allah dan kerana nak tunjuk ke orang lain. Pasal apa? Pasal ana aghna, aku cukup kaya. Orang kaya dia tak mau share dengan orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman, ana aghna syuraka'i ani syirki, aku kaya daripada mengharapkan perkongsian dengan orang lain. Man amila amalan, Tuhan kata barang siapa buat satu amal, dia semayang ke, dia puasa ke, dia bagi sedekah ke, dia buat haji ke, dia buat umrah ke, dia baca Quran ke, kalau dia buat amal itu asyraka fihi ma'i ghairi, yang dalam amalan itu dia mensyirikkan aku, Tuhan kata, dengan lain daripada aku, taraktuhu wa syirkah. Tuhan kata hari akhirat esok aku tinggal dia, aku tak mau ambil tahu dia dengan orang yang dia syirikkan, dia pergi minta pahala dekat orang tu. Tuhan kata kalau mai hari akhirat esok dia nak claim pahala daripada aku, dia nak claim pahala semayang dia nak claim pahala ibadat yang dia buat daripada aku. Tuhan kata aku tak ada masa nak layan orang macam ni. Pasal apa? Pasal ibadat tu dia buat kerana aku dan kerana benda lain, dia syirikkan aku di dalam ibadat itu. Taraktuh, Tuhan kata aku tinggal dia, wasyirkah, dan benda yang dia syirikkan tu dia pergi cari kau untuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak hadis yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang bahayanya syirik di dalam melakukan ibadah ini. Mudah-mudahan kita terselamat daripada orang-orang yang buat ibadat yang ibadat itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun ringkasnya kita tidak termasuk dalam kalangan orang yang buat ibadat riak, ujub ataupun sum'ah.